Salam sejahtera, saya Sitra Syah Evelina Cliff, Ketua Kumpulan 8. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai aneka jenis makanan dan minuman. Hal ini adalah hasil daripada pembentukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan agama. Mari kita bersama-sama membincangkan peranan makanan dan minuman sebagai medium kesatu paduan rakyat. Saya ingin memberi penjelasan tentang tajuk dan sedikit pengenalan kepada tugasan kumpulan kami. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah Malaysia merupakan negara yang mempunyai aneka jenis makanan dan minuman. Hal ini adalah hasil daripada pembentukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan agama. Bincangkan peranan makanan dan minuman sebagai medium kesepaduan rakyat. Kesatupaduan masyarakat adalah elemen penting dalam pembangunan negara. Kesatupaduan masyarakat merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Kesatupaduan masyarakat dapat dibentuk melalui kerjasama penduduk yang berbilang kaum. Kerjasama dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan melalui aktiviti masyarakat yang dilakukan bersama yang melibatkan masyarakat pelbagai kaum. Contohnya adalah sambutan-sambutan pada musim perayaan dan aktiviti persiapan dan persediaan untuk sambutan sebegitu. Salah satu cara pembentukan kesatupaduan ialah makanan dan minuman kaum-kaum tertentu. Dalam slide-slide yang seterusnya, kita akan lihat tentang cara pembentukan kaum, faktor pembentukan masyarakat pelbagai kaum, kesan pembentukan masyarakat pelbagai kaum. Selain itu, kita juga akan lihat tentang jenis makanan dan minuman mengikut kaum di Malaysia, cara makanan dan minuman menjadi medium kesatupaduan, serta kesan peranan makanan dan minuman. Mulanya kaum di negara kita terdiri daripada kaum Melayu, Dusun dan Iban. Namun disebabkan beberapa faktor, orang-orang luar mula memasuki tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kemasukan mereka ini melalui beberapa cara, di mana terdapat 3 kaum umum yang berhijrah masuk ke tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kita mulakan dengan kaum India di tanah Melayu yang masuk melalui sistem buruh, di mana buruh yang dibawa masuk dari India akan menandatangani kontrak perjanjian selama 5 tahun dengan majikan yang membiayai tambang perjalanan mereka masuk ke tanah Melayu. Cara yang kedua adalah sistem kangani, di mana buruh yang dibawa masuk dari India akan berada di bawah jagaan seorang kangani. Kangani ini ialah seorang mandul. Bagi kaum India di Sabah pula, kemasukan mereka ini melalui pentadbiran Syarikat Borneo Utara British, di mana mereka dijadikan sebagai kaki tangan kerajaan. Kita beralih kepada kaum Cina yang masuk ke tanah Melayu melalui 2 cara. Yang pertama adalah sama seperti sistem buruh, namun ianya dikenali sebagai sistem tiket kredit. Cara yang kedua adalah melalui anggota keluarga yang telah pun menetap di tanah Melayu. Ia dikenali sebagai SIM-KED. Yang terakhir pula adalah orang-orang Indonesia yang terdiri daripada kaum Minangkabau, Jawa dan Bugis. Mereka mengambil keputusan berhijrah ke tanah Melayu atas faktor ekonomi. Perkara ini telah mendorong mereka untuk menetap di tanah Melayu, sehingga negara Malaysia terbentuk. Kemasukan mereka telah mewujudkan kepelbagaian kaum dan terhasilnya kepelbagaian makanan dan minuman. Faktor pertama ialah pengalaman budaya yang berbeza. Hal ini kerana etnik seperti Melayu, Cina dan India mengamalkan budaya yang berbeza. Sebagai contoh, orang Cina hidup dalam puak yang berkelompok menyebabkan hubungan sosial mereka tidak erat kerana mempunyai dialek yang berbeza. Mereka juga turut mengekalkan budaya masing-masing seperti pakaian, adat resam, makanan tradisi dan perayaan mereka. Begitu juga dengan etnik-etnik yang lain. Faktor kedua ialah perbezaan agama. Hal ini kerana setiap kumpulan etnik menubuhkan tempat beribadat masing-masing. Sebagai contoh, etnik Melayu mendirikan masjid dan surau, etnik India pula menubuhkan kuil dan pelbagai etnik lagi menubuhkan tempat beribadat masing-masing untuk tujuan upacara keagamaan.
Faktor seterusnya ialah perbezaan fungsi ekonomi, kerana perbezaan dalam fungsi ekonomi membawa kepada pengalaman kaum mengikut kegiatan ekonomi masing-masing. Perbezaan ini menyebabkan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia terpisah dan secara tidak langsung mewujudkan pembentukan masyarakat di Malaysia. Faktor yang terakhir ialah sistem pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum Melayu mendapat pendidikan berdasarkan agama Islam di sekolah-sekolah pondok. Sistem pendidikan tempatan dikatakan kurang berkualiti kerana hanya diajar membaca, menulis dan mengira sahaja. Begitu juga dengan kaum lain seperti Cina berdasarkan bahasa dari negara Cina dan kaum India berdasarkan bahasa India. Oleh yang demikian, faktor-faktor tersebutlah menyebabkan pembentukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya pula akan membentangkan tentang kesan pembentukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Kesan pembentukan ini dapat memberikan kesan yang positif dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, pembentukan masyarakat pelbagai kaum dapat mengukuhkan kestabilan politik. Semua kaum di Malaysia layak mempunyai kerusi di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negeri. Setiap kaum di Malaysia layak juga untuk bertanding sebagai pemimpin melalui sistem PRU iaitu Pilihan Raya Umum. Hal ini dapat mengukuhkan kestabilan politik kerana kerajaan akan lebih memahami keperluan dan kehendak rakyat di negara ini berdasarkan setiap kaum yang terdapat di negara kita. Dari sudut ekonomi pula, ekonomi negara akan semakin meningkat. Kerajaan Malaysia telah memberikan hak kesamarataan terhadap pelbagai kaum di Malaysia dengan adil dan saksama. Hal ini dapat memudahkan setiap kaum bekerjasama dalam sektor ekonomi mengikut keistimewaan yang telah diberi pada setiap kaum masing-masing. Kerjasama yang padu dari setiap masyarakat berbilang kaum akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan lebih pesat. Manakala dari sudut sosial, rakyat akan lebih hidup dengan aman dan harmoni. Apabila hidup bermasyarakat dalam pelbagai kaum, pemikiran masyarakat akan lebih terbuka dengan memahami antara satu sama lain. Sifat tolong-menolong antara kaum akan wujud dalam kalangan masyarakat. Masyarakat pelbagai kaum akan lebih mudah berganding bahu untuk membentuk satu negara bangsa yang berdaulat. Oleh itu, pembentukan masyarakat pelbagai kaum tidak akan menjadi penghalang untuk membentuk sebuah negara yang maju dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Kita perlulah mengeratkan silaturahim antara kaum dengan menggunakan segala medium perantaraan yang ada untuk membentuk sebuah masyarakat dan negara bangsa yang maju. Bahagian saya pula ialah jenis makanan dan minuman mengikut kaum di Malaysia. Berdasarkan responden yang telah kami temuduga, terdapat 3 jenis kaum yang kami dapati bahawa mempunyai makanan mereka tersendiri ialah Hokian, Bajaw Filipino dan Kadazan Dusun. Bagi Hokian, responden telah menyatakan bahawa Tang Yuen akan dihidangkan pada hari tahun baru, manakala Misua pula akan dihidangkan untuk mereka yang menyambut hari kelahiran pada hari tersebut. Bagi Bajaw Filipino pula, balut adalah merupakan makanan tradisi mereka yang akan dihidangkan pada hari-hari penting. Manakala Kadazan Dusun pula mempunyai makanan seperti ambuyat, hinava, tuhau, bahar, montoku, lihing dan tapai. Makanan-makanan ini akan dihidangkan pada hari-hari penting seperti hari adat perkahwinan, adat perayaan. Memang makanan Kadazan Dusun ini akan dihidangkan pada hari-hari penting. Terima kasih. Seterusnya, makanan dan minuman menjadi medium kesepaduan. Yang pertama melalui menu restoran. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia, setiap restoran mempunyai pelbagai menu hidangan yang terdiri daripada tradisi lain. Melalui kepelbagaian menu hidangan daripada tradisi lain, sudah pasti setiap pelanggan dapat menikmati dan merasai keenakan dan kelazatan setiap hidangan daripada tradisi lain. Dapat dikaitkan juga semasa bulan Ramadan, khususnya bazar Ramadan yang sering kali menawarkan pelbagai tradisi makanan Melayu dan tradisi makanan antarabangsa. Selain itu, makanan dan minuman menjadi medium kesepaduan melalui hidangan rumah terbuka. Majlis rumah terbuka sempena perayaan daripada pelbagai etnik memberi peluang kepada pengunjung untuk bertegur sapa, beramah mesra dan sering berkongsi pendapat.
Sebagai contoh, semasa berlangsungnya perayaan Aidilfitri, rakan-rakan Cina dan India dapat menikmati makanan tradisi Melayu dan kaum-kaum yang lain. Media massa merupakan medium yang paling tepat agar orang ramai dapat mengetahui tentang keistimewaan dan keunikan makanan tradisi sesuatu kaum. Seterusnya, makanan dan minuman menjadi medium kesepaduan melalui lambang identiti dan keunikan sesuatu budaya. Hal ini dikatakan kerana budaya sangat penting untuk dipelihara bagi memastikan kesepaduan dapat terjalin dan diperkukuhkan lagi. Lambang identiti ini dikatakan apabila sesuatu budaya masih mengamalkan tradisi makanan mereka secara turun-temurun sehingga hari ini. Sebagai contoh, tradisi Karazan Dusun yang terkenal dengan makanan Hinawa dan tradisi Iban pula terkenal dengan makanan tradisi kek Sarawak. Tambahan pula, makanan dan minuman menjadi medium kesepaduan melalui media massa. Keberkesanan media massa seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan banyak lagi memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui penyiaran media massa, sudah pasti orang ramai dapat memberikan penerimaan positif tentang hidangan sesuatu kaum. Sekaligus hal ini dapat membantu meningkatkan kesepaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, peranan makanan dan minuman. Pertama sekali, mewujudkan kepelbagaian kaum di Malaysia. Kedua, mengukuhkan perpaduan kaum. Ketiga, menjadi asas utama perpaduan kaum, tidak mengira situasi. Kesan peranan makanan dan minuman adalah dapat membentuk kesepaduan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, semasa musim perayaan seperti Hari Raya, kunjungan rumah terbuka terdiri daripada pelbagai kaum seperti Cina, India dan Dusun untuk menziarahi dan menikmati juada tradisi yang disediakan. Sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama sendiri. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa makanan dapat membentuk kesepaduan dalam kalangan rakyat. Seterusnya adalah program kelas memasak. Kelas memasak yang mengajar makanan tradisi sering kali dilakukan dan disertai daripada pelbagai kaum dan bukan kaum daripada makanan tradisi sahaja. Oleh itu, makanan tradisi ini dapat menjadi medium untuk menyatu padukan masyarakat tanpa mengira daripada latar belakang yang berbeza. Makanan merupakan perkara asas dalam kehidupan dan tanpa kita sedar juga salah satu alat yang membantu untuk menyatu padukan masyarakat yang berbilang kaum yang ada di Malaysia. Kesimpulannya, kita dapat memerhatikan bahawa evolusi perindustrian telah mendorong kemasukan orang luar, maka terdapat pelbagai kaum dan etnik di dalam negara. Dengan adanya kepelbagaian ragam manusia, kita dapat mewujudkan perpaduan. Perpaduan juga dapat diterapkan melalui makanan dan minuman kaum masing-masing. Hal ini kerana perkongsian makanan dan minuman antara kaum yang berbeza menjadi medium komunikasi antara kaum yang berbeza. Dengan ini, wujudlah kesatupaduan masyarakat dalam kalangan masyarakat di Malaysia.